158, ayat 158 daripada suratul An'am halaman 150. Ini adalah halaman yang terakhir untuk surah Al-An'am. InsyaAllah besok kita masuk surah yang baru, surah Al-A'raf. Ya, suratul A'raf. Baik, kita sambung insyaAllah. Kita teruskan bacaan pada pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Baik, terus. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Kita berhenti di sini. Ambil semula lam takun. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الحمد لله. Selesai ayat 158. Baik, hari ini saya nak fokus kepada tanda, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kepada alif yang tandanya bulat. Nanti di bahagian hujung halaman ini, muka surat ini, kita jumpa satu lagi bentuk alif yang bulat. Okay. Di dalam penulisan mushaf Al-Quran, alif yang tanda bulat ni, dia ada dua bentuk bulat. Satu bulat yang macam ni, bulat yang sengit, yang lonjong, dan nanti kita jumpa satu lagi bentuk yang betul-betul bulat. Okey, baik. Maka yang pertama pada pagi ni kita jumpa huruf alif di atasnya tanda bulat ni. Maka macam mana nak bacanya? Okey, baik. Yang pertama sekali, huruf alif ini kita namakan sebagai alif zaidah. Itu nama dia. Alif zaidah. Ya, alif zaidah. Dan hukum alif zaidah, dia tidak ada apa-apa fungsi semasa kita waqaf ataupun semasa kita wasal. Ya, tak ada fungsi apa-apa, cuma hanya sekadar ditulis. Ya, jadi kita baca dia qul intaziru inna. Jadi ru ni kan, ru ni maksudnya, ru ni hukumnya adalah mad jaiz. Ya, mad jaiz. Dan alif ni, alif zaidah, tak ada apa-apa fungsi. Nanti kita jumpa satu lagi tanda alif yang atasnya bulat.
Itu kemudian. Baik, terus sambung. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Alhamdulillah, selesai ayat 159. Baik, di dalam ayat ni kita jumpa huruf alif yang tandanya bulat di beberapa kalimah. Satu di sini. Yang kedua, ya. Yang ketiga, jadi ada 3 kalimah yang di belakangnya ada alif. Jadi ingat, alif ni namanya alif zaidah dan dia tidak ada fungsi sama ada bacaan secara wasal ataupun bacaan secara waqaf. Okey, contoh. Kalau kita berhenti dekat farraqu. Innal ladzina farraqu. Tetap kena panjang. Kalau kita sambung pun, ni panjang juga. Innal ladzina farraqu dinahum. Jadi alif ni tidak ada fungsi. Jadi ni hukumnya apa? Hukumnya adalah mad asli. Mad asli. Nu ni hukumnya mad asli. Ya, dia tak ada apa-apa dengan alif yang tanda bulat. Sebab alif tu adalah alif zaidah. Kita jangan confuse ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sambung terus ayat 160. Ustaz? Ya. Jadi kalau tak ada fungsi, kenapa dia letakkan juga yang tu dari segi penulisan, itu kaedah penulisan lah. Itu kaedah penulisan. Okey, maksud saya fungsi ni dari segi bacaan. Okey, so dari segi kaedah penulisan maka ditulis macam itu. Kaedah penulisan. Okey. Yang saya kata fungsi itu adalah dia menjejas tak bacaan, nak pendek ke nak panjang ke, itu maksud fungsi bacaan dekat situ. Okey, nanti kita tengok nanti beza dia dengan satu lagi tanda kejap lagi, insya-Allah kita jumpa. Baik, kita sambung. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Okey, baik, untuk ayat 160 saya rasa insya-Allah kebanyakan kalimah kita dah biasa sebut, ya, selalu jumpa. Terus Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim. Kita berhenti dekat sini. Ambil dinan pun boleh. Ya, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah,
selesai ayat 161. Jadi kalau nak praktiskan sebutan sifat apa rokhawah, boleh kat sini mustaqim, ya. Kemudian musyrikin, ini huruf yang bersifat dengan sifat ya rokhawah. Ibrahim, ni sifatnya ba, ni sifatnya syiddah, dan hukum tajwidnya adalah ya qalqalah. Sifat huruf syiddah, hukum tajwid qalqalah. Dia kena beza sifat dengan hukum. Baik, terus 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selesai ayat 162. Ini selalu kita baca di dalam solat. Doa iftitah. Inna salati ya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, sambung. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Alhamdulillah, selesai ayat 163. Baik, inilah yang saya sebut tadi, tanda alif, di atasnya tanda bulat. Kalau kita tengok dari segi penulisan, huruf bulat ni, tanda bulat ni, dia agak, kita kata apa, lonjong. Kalau yang tadi, ya, ataupun ada lagi tak yang dekat sini, yang berdekatan. Okay, kalau apa ni, bulat atas alif tadi, ni ya, dia bulat, dia bentuk lain. Baik. Jadi macam mana cara dia? Okay, yang ini kita sebut alif ini adalah alif zaidah. Okay, dari segi bacaan dia tak ada fungsi. Nak panjang ke pendek ke, dia tak menjejaskan. Dia hanya alif zaidah. Apa zaidah ni? Alif yang ditambah di dalam penulisan. Okay. Kalau kita jumpa macam ni, wa ana awwalul muslimin. Okay, ya. Bila kita jumpa alif yang di atasnya tanda bulat lonjong macam ni, dia ada perbezaan semasa kita waqaf dan semasa kita wasal. Ingat tuan-tuan ya, ada beza cara baca ketika waqaf dan ketika wasal. Semasa kita wasal, maksud wasal ni kita baca terus. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dekat ana tu sambung terus dengan awwalu. Wa ana awwalu. Itu namanya bacaan secara wasal, sambung. Baik. Ketika wasal, maka alif ini tak ada fungsi. Jadi na ni dibaca pendek. Wa ana awwalul muslimin. Dia tak menjejaskan bacaan. Terus kita baca pendek. Baik. Kalau kita waqaf pada perkataan na ni, wa bidzalika umirtu wa ana. Okey, kalau kita waqaf dekat na, maka alif ini berfungsi. Na itu kena baca panjang. Okay. Ya. Wa bidzalika umirtu wa ana.
awwalul muslimin. Contohlah wa ana, dua harakat. Kalau baca wasal, wa ana awwalul muslimin. Ini tuan-tuan, pada pagi ni kita belajar ilmu di atas alif ni ada tanda bulat. Kalau tanda lonjong macam ni, semasa kita wasal, na tu dibaca pendek. Kalau kita waqaf pada na, maka kena baca dua harakat. Wa ana. Ya, saya rasa boleh jelas. Baik. Kalau nak jelas lagi, mungkin nanti insya-Allah saya tunjukkan pada kalimah ya dalam surah Al-Insan, tengok ayat yang ke-15. Nantilah kemudian insya-Allah. Baik, sambung sikit lagi. Tapi Ustaz, alif tu pun dipanggil alif zaidah juga. Tak, ini apa yang ni bukan alif zaidah. Nama lain. Yang ni bukan alif zaidah. Ini memang alif asal. Wa ana. Dia bukan alif zaidah. Dia alif yang asli. Baik. Okey, sambung. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Terus ولا تكسب كل نفس إلا عليها. Sambung. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Baik, untuk ayat 164 ni banyak kita boleh praktiskan sifat rakhawah. Ya, banyak kat sini kita jumpa. Kan? Yang pertama sekali nafs, ya, sifat rakhawah. Kemudian wiz, ya, rakhawah. Wiz, huruf zai ni huruf yang sifatnya rakhawah. Kemudian kha, ra. Baik, sambung ayat yang terakhir untuk surah Al-An'am. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Berhenti kat sini. Ambil semula warafa. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Terus Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Alhamdulillah, selesai ayat 165 dan juga selesai ayat kita baca daripada suratul An'am. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita teruskan dengan 10 ayat yang pertama dari saya cuba tunjukkan yang kita bincangkan tadi. Ya, mungkin tuan-tuan dan puan tentang tanda ni. Okey. Tanda bulat atas alif ni kita nampak yang ketara ya dalam surah Al-Insan. Surah yang kita baca pada hari Jumaat ni waktu solat subuh. Kan, ayat yang ke-14. Kejap saya tunjukkan.
hukum yang kita nak bincang pada hari ini adalah kita nak sambung sifat huruf yang ketiga, iaitulah sifat al-bainiyah. Ya, al-bainiyah ataupun disebut dengan tawassut. Ini satu perbincangan yang menarik, ya. Yang ni salah ni, ya. Ustaz share ke tak nampak? Oh, tak nampak Ha. Sekejap, saya kena stop dululah yang tadi tu. Okey, kejap. Okey, yang ni yang hari ini sepatutnya kita belajar mengenai sifat bainiyah ataupun tawassut. Tapi saya rasa kita masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita sambung besok lah. Cuma hari ni tadi tu kita belajar satu yang penting, iaitu huruf alif yang tandanya bulat betul-betul ataupun bulat yang sengit. Yang ini insyaAllah tentang bainiyah ni, hurufnya ada 5, lin umar, macam mana nak sebutnya, ni saya rasa insyaAllah kita sambung besok lah. Mungkin tuan-tuan pun ada komitmen lain pada pagi ni sebagainya, tak apa. Kita ambil sedikit demi sedikit ilmu untuk kita share, kita kongsikan sama-sama. Ya, lin umar. Jadi hafal dulu yang ni hari ni. Lin umar. Ada 5 huruf sifat bainiyah ataupun tawassut. Macam mana nak sebut yang betul? InsyaAllah. Nak sebut dia di antara sebutan Al-A'raf. Ya, Suratul A'raf. Halaman yang ke 151. Ya, surah Al-A'raf. Al-A'raf adalah surah yang ke-7. Kita berada dalam juz yang ke-8. Ya, Suratul A'raf, surah yang ke-7. Juz yang ke-8. Baik, insyaAllah kita mula pada pagi ini Suratul A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد. Ya, alhamdulillah, ayat yang pertama. Alif lam mim sad ini kita kenali ataupun dikenali sebagai huruf-huruf al-muqatta'ah. Ya, huruf-huruf al-muqatta'ah. Huruf yang disebut satu persatu. Alif, lam, mim, sad. Okey. Untuk alif kan, alif, lam. Okey. Alif ni maksudnya kita sebut alif lah. Dia tak ada panjang dan sebagainya. Alif. Lam ada tanda dekat sini. Kan, tanda panjang. Ini namanya apa? Alif lam. Kena baca 5 harakat ataupun 6. Lam. Kemudian nak pergi kepada mim, lam. Ya. Alif lam. Lam tu satu, kemudian lam. Yang tu 2 harakat. Kemudian mim. Lagi sekali kita panjang 5 ataupun 6. Dan sad. Sad ni sama ada 5 ataupun 6. Ya. Alif lam mim sad. Itu kaedahnya. Jadi maksudnya dekat sini ada 4 tempat dengung. Lam 1,
lam nak pindah ke mim 2, mim 3 dan sad 4. Dia tak boleh baca lam je. Alif lam mim sad. Yang satu lagi tu tertinggal. Iaitu perpindahan lam kepada mim. Alif lam mim sad. Ya, jadi kena hati-hatilah sebab dia ada 4 huruf di sini. Baik, kita terus dengan ayat yang kedua. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bih. Berhenti dekat sini. Okey. Ulang semula litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Alhamdulillah, ayat yang kedua. Ya, huruf sadrika. Fi sadrika. Sad dal bertanda mati, qalqalah kan, sadrika. Fi sadrika. Baik, terus ayat yang ketiga. Ni nak baca A, I, U. Untuk kita nak mula ni. Ni namanya hamzah wasal. Kita tengok macam huruf alif. Kan? Huruf alif yang ada tanda kepala sad di atasnya. Ni ya. Dia ada kepala sad di atasnya. Ini. Maka kita tak namakannya sebagai alif. Tapi kita namakan sebagai, dinamakan oleh para ulama sebagai hamzah wasal. Maka nak mulakan bacaan macam mana? A, I, U. Lihat. Alhamdulillah. Lihat kepada huruf yang ketiga. Huruf ba. Alif huruf pertama, hamzah ni utama. Ta huruf kedua, ba huruf yang ketiga. Jadi bacanya I. Ya? Baik, mula insya-Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunih. Ulang semula, wala. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Alhamdulillah, selesai ayat yang ketiga. Ya. Hi kat sini dengan ya. Ya, hi kat sini min dunihi. Hi dekat sini adalah mad silah tawilah. Ni ya. Mad silah tawilah. Dan dekat sini auliya mad wajib. Jadi bila nak berhenti dekat auliya ini, pastikan kita dengung 5 harakat ataupun 6 baru berhenti. Auliya. Jangan tak sampai pun auliya dah berhenti. Itu maksudnya kesalahan yang kita lakukan dari segi bacaan. Sebab tak baca dengan mad wajib. Baik, terus.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Alhamdulillah. Ayat yang keempat. Ahlakna. Maaf tadi saya baca salah tadi. Saya baca qaryatan, dia qaryatin. Kita ulang semula. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata. Ambil semula faja. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Dekat sini ha sifatnya adalah rokhawah. Lakna kaf sifatnya adalah syiddah. Ahlaknaha syiddah dan juga hamas. Ahlaknaha. Baik, terus ayat yang ke-5. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. Berarti dekat sini. Ambil semula illa. Illa an qalu inna kunna zalimin. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-5. Baik, semalam kita dah belajar tanda ni. Huruf alif, di atasnya ada tanda bulat yang sengit. Ya, bulat yang sengit. Ni namanya alif zaidah. Alif zaidah, kalau kita baca wasal, qalu inna, dia tak ada apa-apa kesan dari segi bacaan. Ataupun kalau kita baca waqaf, an qalu, pun tidak ada apa-apa kesan. Ya, itu namanya alif zaidah. Cuma ada penambahan dari segi tulisan dan tidak ada kesan dari segi bacaan. Baik, sambung ayat yang ke-6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-6. Nas'alan, boleh kita praktikkan huruf, ya, sifat huruf sifat huruf rokhawah. Baik, terus فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-7. Hari ini kita mula dengan, kalau ada perkataan sod, lam dan kepala ya ni, kita cuba baca terus. Ya. Alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Min ni kita terus, kita sambung terus. Baik, terus.
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-8. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya nak fokus hari ini kepada tempat yang saya gariskan ini. Lebih tepat lagi kepada di sini. Dia nak baca macam mana? Apa hukum, apa nama dia? Ya, baik. Kita baca dekat sini, okey. Yauma idzinil haqq. Yauma idzinil haqq. Ya, seolah-olah kita kena masukkan, kita letakkan di belakang selepas huruf zal ini nun, dan nun tu kita baris di bawah, buang dekat sini satu baris. Yauma idzinil haqq. Baik, apa namanya? Ada tak sesiapa yang tahu namanya? Hukum ni namanya apa? Ya, para ulama tajwid menyatakan bahawa namanya adalah iltiqa sakinatain. Ya, iltiqa sakinatain. Ya, iltiqa sakinatain. Nanti saya akan bincangkan ni, saya dah buat satu nota tentang ini iltiqa sakinatain. Lepas ni kita bincang, kita baca dulu. Ya. Okey, jadi nak bacanya adalah wal waznu yawma idzinil haqq. Nil haqq. Tak boleh baca yauma idzil haqq. Tak boleh. Ya, yauma idzinil haqq. Baik, dia ada lebih kurang dalam Al-Quran, dalam kalau tak salah saya ada 34 tempat. Salah satunya yang kita jumpa pada hari ini. Baik, sambung dulu bacaan, nanti kita bincang. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula, fa'ula. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Alhamdulillah. Ya, selesai ayat yang ke-9. Kita nampak apa yang kita bincang semalam, atas waw ni pun ada tanda bulat kan, alif ni dan alif ni kan, ni zaidah. Ya, alif zaidah. Baik, sambung ayat yang ke-10. Walaqad مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Lagi sekali, ulang ayat yang ke-9, yang ke-10.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Alhamdulillah. Dan ayat yang terakhir. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Ulang semula. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن. Ambil semula. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Alhamdulillah. Selesai ayat yang ke-11, halaman yang pertama daripada suratul A'raf. Baik, kita teruskan dulu dengan suratul A'raf. Ya, semalam kita masuk surah Al-A'raf. Jadi pada pagi ini kita sambung halaman yang ke-152. Ya, kita mula pada pagi ini dengan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Alhamdulillah. Selesai ayat yang pertama pada pagi ini. Ni kita lihat balik huruf nun. Selepas huruf nun ada huruf alif yang bertanda bulat. Bertanda bulat macam ni kita dah bincang sebelum ini. Ya. Jadi maksudnya huruf alif yang bertanda bulat ni apabila kita baca secara wasal maka dia tak ada apa-apa fungsi. Kita baca na tu pendek. Qala ana khairum minhu. Ana khairum. Ana khairun. Itu sekiranya kita baca secara wasal. Sekiranya kita waqaf di sini, contohlah ya, kita waqaf di sini, maka alif ini berfungsi. Jadi na kena baca dengan dua harakat ketika waqaf. Jadi bacaannya qala ana. Itu kalau kita waqaf. Ini fungsi tanda bulat ya di atas huruf alif. Baik, terus dengan ayat yang kedua pada pagi ini.
Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-13. Ya, fakhruj. Huruf kha, sifatnya rakhawah. Fakhruj, jim, ya, sifatnya adalah syiddah. Jadi ruj. Fakhruj, sifatnya syiddah dan hukum ruj in saghirin. Baik, sambung ayat yang berikutnya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, ayat yang ke-14. Terus ayat yang ke-15. Qala innaka minal munzarin. Alhamdulillah. Terus ayat yang ke-16. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Alhamdulillah, ayat yang ke-16. Ya. Kat sini ya. Aghwaytani, huruf ghain. Ya, ghain sifatnya adalah rakhawah, aliran suara. Aghwaytani. Baik, terus ayat yang ke-17. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula wa'an. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-17. Ya. Baik, di sini ada tanda mim kecil. Selalu saya sebut. Atas huruf nun ada tanda mim kecil. Maksudnya nun ini dia mati, sukun, kemudian bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah iqlab. Maka bacanya mim baini, huruf nun digantikan dengan huruf mim. Mim baini. Kita tak boleh baca min baini. Ya, baik. Terus ayat yang ke-18. Qala akhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-18. Ya, di sini
Mim hukum tanwin, ya, kemudian bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah. Mad'uman madhura, mad'uman madhura. Terus ayat yang ke-19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula, wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minaz zalimin. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-19. Ya, ini cerita berkenaan dengan Nabi Adam alaihis salam. Ya, dia hampir sama dengan ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah perintahkan Nabi Adam supaya tinggal dalam syurga, ya, dan juga isterinya. Dan makanlah apa sahaja yang ada dalam tu, cuma jangan mendekati satu pokok. Ni kisahnya yang ada dalam ayat yang ke-19. Terus ayat yang ke-20. Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min. Ya, sini. Maka kita ambil semula liyubdiya. Ya, ataupun saya rasa kita ambil semula dari awal lah. Ya. Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qal. Kita berhenti dekat sini. Ya, maka ambil wa qala. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakain. Berhenti dekat sini. Ya, ambil semula, ulang semula illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Alhamdulillah, ayat yang ke-20. Ayat ni masih lagi tentang Nabi Adam alaihi salam dan juga iblis la'natullah, syaitan, ya, syaitan. Baik, kalau kita lihat dekat sini, ya, wu ni perlu dibaca panjang. Ma wuriya anhuma, ma wuriya, sebab selepas huruf waw ada tanda waw kecil. Wu, dua harakat. Ma wuriya anhuma. Dan sama juga dekat sini. Sawatihima, atihima. Lepas huruf hamzah ada alif kecil. Yang ni waw kecil, yang ni sebelahnya alif kecil.
Sawatihima. Atihima. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin tak perasan ada tanda alif kecil kat sini. Ya, maka dia baca sawatihima. Itu bacaan yang salah. Baik, terus ayat yang ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Alhamdulillah, selesai ayat 21. Sama juga, selepas huruf nun ada tanda alif kecil. Jadi na ni kena baca dengan panjang. Ini beza tulisan dalam resam Osmani dengan tulisan Al-Quran yang kita baca sebelum ini. Yang dulu-dulu. Yang ditulis di Bangkok, di Penang kan. Yang dicetak di Bangkok ataupun di Penang. Lepas huruf nun, dia ada alif betul-betul. Tapi dalam penulisan kaedah resam Osmani, dia tak letakkan huruf alif yang besar, tapi diletakkan alif yang kecil. Ini kaedah penulisan. Baik, terus sambung. Fadallahuma bighurur. Ya, terus. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ. Berhenti dekat sini. Ambil semula وَطَفِقَا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Terus وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا. Kita berhenti dekat sini. Ambil semula وَأَقُلْ. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Alhamdulillah, selesai ayat 22 dan juga selesai surah Al-A'raf untuk kita baca pada pagi ini. Cuba tuan-tuan perhatikan hujung ayat ni. Ya. Allah bagi tahu kepada Nabi Adam dan Hawa, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah menjadi musuh kamu yang paling nyata. Jadi apabila kita baca Al-Quran, jumpa ayat macam ni, kita faham. Allah tegaskan musuh kita nombor 1 adalah syaitan. Wallahu a'lam. Kita sambung dengan surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf halaman 153. Suratul A'raf halaman 153 ayat yang ke-23. Baik, kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabb
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Berhenti dekat sini. Ambil semula wa in. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah. Ayat 23. Selalunya kadang-kadang kita dapati ramai yang terlepas pandang dekat sini. Huruf yang saya gariskan. Selalu baca qala rabbana. Ya, sebab dia kebiasaannya kita jumpa qala. Ambil contoh yang ni. La ni pendek. Ini pun la pendek. Tapi kalau kita lihat ayat yang pertama pada pagi ni, la ni panjang. Qala rabbana. Sebab apa? La ni telah berdoa dua orang. Siapa dua orang tu? Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Jadi kena hati-hati ya. Di sini la ini panjang. Qala rabbana. Kebanyakannya dalam Quran pendek. Qala rabbana. Ini ya. Qala fiha. Qala bitu. Baik. Ya, sambung ayat 23. Ayat 24. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Alhamdulillah. Selesai ayat 24. Jadi kita boleh praktikkan, ya, boleh tengok sama ada sebutan huruf sifatnya rakhawah kita jelas tak? Lah bitu, ya. Ni ha ni bertanda mati. Ha sifatnya adalah rakhawah. Qala bitu sama juga mustaqarrun. Sin pun sifatnya rakhawah. Ya. Baik, terus ayat 25. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Alhamdulillah. Ayat 25. Sama juga tukhrajun. Huruf kha sifatnya juga adalah rakhawah. Sama di sini ya, tahyawna ya, tahyawna. Waw pun sama. Baik, terus ayat yang ke-26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Alhamdulillah, selesai ayat 26. Ya. Anzalna.
Ya, nun mati bertemu dengan huruf zai, ikhfa. Anzalna. Ya, baik. Kemudian yang lain-lain saya nampak kebanyakan ayat kita dah selalu sebut. Mungkin yang ni jarang yang ni. Yuwari. Ini memang jarang lah. Ya. Libasan yuwari sawatikum. Perkataan yang saya gariskan ini. Baik, terus. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Alhamdulillah, selesai ayat 27. Baik, ayat 27 kalau kita lihat kadang-kadang sebab tak selalu kita ulang yang ni satu dan yang kedua yang ni ada dua kalimah dekat sini yanzi'u anhuma sebab dia bertemu dia ada dua ain yang berdekatan kan. Yanzi'u ain yang pertama, kemudian ain yang kedua anhuma. Ain yang pertama berbaris dhammah, ain yang kedua berbaris fathah. Yanzi'u anhuma. Betul-betul sebut yang ni. Dan yang kedua di sini liyuriyahuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dia ada intonasi yang kena kita follow betul-betul. Libasahuma liyuriyahuma. Kalau nak baca laju-laju mungkin tak dapat sebut dengan baik. Baik, itu untuk ayat yang ke-27. Dalam ayat yang ke-27 ini ada satu penegasan, satu dalil yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita tentang jin, syaitan di sini ayat ni. Innahu yarakum huwa. Syaitan jin dia melihat kamu. Dia dapat melihat manusia. Wa qabiluhu, dan qabilahnya min haitsu la tarawnahum. Tapi kamu tak boleh nampak jin, syaitan. Ini nas, manusia tak boleh nampak jin. Kalau ada orang dakwa dia boleh nampak jin, dia telah bercanggah dengan nas Al-Quran. Wallahu a'lam.
Sambung ayat yang ke-28. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Terus قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. Terus أتقولون على الله ما لا تعلمون. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-28. Ya. Jadi kalau ayat 28 ni kita nampak dekat sini tempat-tempat yang perlu kita baca dengan panjang. Alaiha aba'ana wallah. Ha yang pertama hukumnya mad jaiz. A mad asli. Ba mad wajib. Na mad asli. Dia ada bacaan yang kita kena ikut. Baik, terus ayat yang ke-29. Qul amara rabbi bil qist. Ya, ada ta di belakang. Bil qist. Ta ni dia berbaris, kemudian bila kita waqaf, kita matikannya. Maka dia menjadi qalqalah. Bil qist. Ya, sambung. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din. Terus kama bada'akum ta'udun. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-29. Fokus kepada bil qist. Bil qist. Selepas sin tu ada bunyi huruf ta. Bil qist. Baik, terus ayat yang terakhir pada pagi ini. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabun. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula. Wa yahsabu. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-30. Baik, di sini kita nampak, kita ambil dua kalimah yang terakhir. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al gunnah. Annahum muhtadun. Hum muhtadun. Jangan main nak laju. Annahum muhtadun.
mu'tadun. Itu bacaan yang salah. Sebab idgham ma'al gunnah perlu didengungkan. Ya, wallahu a'lam. Selesai sehingga ayat yang ke-30. Sambung dengan Suratul A'raf halaman 154 ayat yang ke-31. Ya, Suratul A'raf halaman 154. Baik, insya-Allah kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Alhamdulillah, ayat yang pertama pada pagi ini. Jadi kalau kita perhatikan kepada makhraj huruf, ada dua yang berdekatan. Khudhu, yang pertama huruf zal, dan yang kedua huruf zai. Ya, zal, dia punya makhrajnya adalah berada di antara dua gigi. Ya, kita punya lidah itu kita letak antara dua gigi atas dan bawah di hadapan dan keluarkan sedikit. Zal, khudhu, zal. Huruf zai, ya, kita punya lidah berada di belakang gigi hadapan yang atas dan bawah, di belakang gigi. Zal berada di antara dua gigi. Zai di belakang gigi hadapan, ya. Zu, khudhu dengan zi. Ya, baik. Terus kita sambung dengan ayat 32. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Alhamdulillah, ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni agak panjang, ya, dekat hampir 3 baris. Baik, kalau kita perhatikan untuk ayat yang ketiga ni adalah sebagai kita ingatkan baliklah, ya, mengingatkan semula huruf hi, ha ni. Selepas huruf ha, dia ada kepala ya. Ya, hi. Ini adalah mad silah qasirah li'ibadihi wat-tayyibati. Hi, ya, 2 harakat. Baik, terus dengan ayat yang ke-33. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. Kita berhenti dekat sini. Ulang semula perkataan
wama. وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به. Ya, kat sini kita berhenti. Ambil malam. Ataupun yang paling bagus lagi wa an tusyriku lah. Ya, tapi ambil malam pun boleh juga. Ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillah, ayat yang ketiga. Huruf Ain ini ya sifatnya adalah bainiyah. Kita tak sempat nak belajar pada minggu lepas. InsyaAllah minggu ni, Jumaat dan Sabtu ni kita fokuskan kepada sifat bainiyah. Lin Umar. Ada 5 huruf. Ya. Baik, sekali lagi kita jumpa huruf ya, dia punya kepala dia saja ni selepas huruf ha. Hukum yang sama, mad silah qasirah. Kita baca dengan 2 harakat. Ya, yang lain-lain kalau nak tengok dari segi sebutan adalah fawahisha. Sebutannya ha yang pedas. Ha pedas ya. Rabbiyal fawahisha, hisha, bukan hisha. Kalau hisha dia jadi ha simpul. Ha simpul. Di sini ha pedas. Rabbiyal fawahisha. Ya, baik. Terus dengan ayat yang ke-34. Walikulli ummatin ajal. Terus فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Alhamdulillah, ayat yang ke-34. Ummatin ajal. Tin ajal. Ya, tanwin kasratain ataupun 2 baris di bawah bertemu dengan huruf hamzah. Hukumnya adalah izhar. Baca dengan jelas. Walikulli ummatin ajal. Jangan kita nak bagi sedap, kita tin tu kita panjang. Ummatin ajal. Kadang-kadang dia rasa sedap kan? Tapi hukum tajwidnya salah. Dan yang kedua adalah huruf mad. Ni huruf mad ni selepasnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, hukumnya adalah mad wajib. Kena baca 5 ataupun 6 harakat. Baik, sambung ayat yang ke-35. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa. Berhenti dekat sini. Ambil semula famanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alhamdulillah, ayat yang ke-36.
Selesai ayat yang ke-35. Ya, baik. Untuk ayat yang ke-35 kita lihat dekat sini yaqussu. Ya, huruf sad. Huruf sad. Qus, bukan qus. Kan? Kalau sin sad ni jangan ditukarkan kepada huruf sin. Yaqus. Itu jadi sin. Yaqussu, bukan su. Su sad. Yaqussuna alaikum. Yaqussuna alaikum. Baik, huruf ain dekat sini alaikum dengan alaihim. Huruf ain ya, bukan huruf a. Alaihim bukan. Ya, yang ni alaikum. Dia huruf ain. Alaikum. Yang ni alaihim. Fala khawfun alaihim. Alaihim. Bukan alaihim. Yang kedua bunyi ha ni hi. Alaihim. Bukan alaihim. Kan biasa kita dengar kan. Kadang-kadang kita baca Yasin ke sebagainya. Bila baris di bawah ni, ha ni, ramai yang baca him. Kalau surah Al-Fatihah pun sama. Ghairil maghdubi alaihim. Him. Bukannya him. Him. Ha berbaris kasrah, berbaris di bawah bunyi hi. Jadi bertemu dengan mim yang mati, him. Alaihim. Ya, kena berhati-hati. Terus ayat yang ke-36. Walladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Terus hum fiha khalidun. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-36 ataupun ayat yang ke-6 pada pagi ini. Jadi bila kita baca untuk ayat ni, kita raikanlah ya hukum tajwid yang ini. Ha dengan la. Ha ni mad jaiz. La ni mad wajib. Jadi ha ni boleh pilih. Nak baca 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ikut kita punya kelajuan bacaan. Tapi la ni wajib. Sama ada 5 ataupun 6. Anha ulaika. Jadi kita kena konsisten. Ya? Baik. Terus ayat yang terakhir pada pagi ini. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا. Berhenti dekat sini. Ambil semula qalu. قالوا أينما كنتم تدعون من
billah. Terus ayat yang terakhir, qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Alhamdulillah, selesai ayat yang terakhir, ayat 37. Baik, di sini seperti biasa kalau kita nak praktiskan sifat huruf rakhawah, ya, kita boleh praktiskan dekat sini. Yang pertama huruf za, azlamu, ya, suara kita alirkan suara tanpa ada sekatan. Sifat rakhawah, azlamu. Kemudian fa mati, ya, niftara, ya, niftara. Fa tu sifatnya rakhawah, ya. Kemudian au sama juga, au kadzdzaba. Kemudian zal, atas huruf zal ada tanda syiddah, bertasydid, kadzdzaba. Ini kita boleh praktiskan sifat-sifat yang kita belajar sebelum ni, ya, hamas, syiddah, ya, rakhawah dan sebagainya. Selesai sehingga ayat yang ke-37. Al-A'raf halaman yang ke-154. Ya, Suratul A'raf halaman 154. Dan kita sambung pada pagi ini ayat yang ke-38. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. Tadi saya baca salah tadi, ya. Perkataan u ni kena panjang, ya. Baik, kita ulang semula. Qalat ukhrahum liula, ya. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaba. Ulang semula, fa'atihim azaban di'fan minan nar. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Alhamdulillah. Selesai ayat yang pertama, ayat yang ke-38. Ya, saya rasa dari segi kalimah, alhamdulillah kebanyakan kalimah ini kita dah biasa sebut. Ya, kita dah insya-Allah
kita tak jumpa lagi kalimah-kalimah yang baru. InsyaAllah mudah-mudahan kita mudah untuk sebut. Dari segi hukum tajwid, ya memang banyaklah. Kita ambil contoh, satu contoh ya, yang lihat kepada yang terakhir ni, di bahagian hujung ayat ni. Walakilla, nun mati bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Dia berbeza dengan tanwin bertemu dengan waw. Dha'fun. Ni tanwin bertemu dengan waw. Idgham ma'al gunnah. Yang ni tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham bila gunnah. Dha'fun walakin la. Yang ni kita dengungkan. Dha'fun. Kemudian yang kedua ni tidak didengungkan, hanya diidghamkan. Walakin la ta'lamun. Baik, terus dengan ayat 39. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ. Kita berhenti dekat sini. Ambil semula fazuqu. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Alhamdulillah, selesai ayat 39. Kaf, ya, kaf sifatnya adalah syiddah. Ikanlah tak, syiddah satu, tak, dan yang kedua hamas. Taksibun, taksibun. Kaf ada dua sifat, satu syiddah dan yang kedua hamas. Ayat yang berikutnya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Berhenti dekat sini. Ya, ulang semula. La tufattahu. La tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sam. Berhenti dekat sini. Ambil semula hatta. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Terus. Wa kadzalika najzil mujrimin. Alhamdulillah. Selesai ayat yang ke-40. Ya. Baik, terus dengan ayat 41. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Alhamdulillah, selesai ayat 41. Baik, di sini kita jumpa perkataan yang baru ya. Ghawash. Ghin ya. Ghawash. Wa min fawqihim ghawash. Baik, dan yang kedua
adalah ni sebutan huruf zai dengan za. Najzi zalimin, ziz zalimin. Yang ni kena cuba ulang kali sebut supaya dapat sebutan yang fasih. Wa kadzalika najzi zalimin. Baik, terus dengan ayat 42. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Ulang semula, la nukallifu. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. Terus هم فيها خالدون. Alhamdulillah, selesai ayat 42. Kita sambung dengan ayat yang terakhir 43. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. Terus وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي. Ambil semula wama. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Terus لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Terus وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-43, ayat yang terakhir. Baik, untuk ayat yang terakhir ni, cuba kita lihat kepada hujung-hujungnya. Ambil yang pertama dekat sini. Al-anhar. Ya, yang pertama sekali kita bunyikan dulu huruf ha dan kemudian baru kita matikan huruf ra. Ya. Min tahtihimul anhar. Har. Di belakang tu baru kita matikan huruf ra. Baik. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang saya gariskan ini. Bil haqq. Bil haqq. Ya, yang pertama sekali kita tekankan huruf qa. Kemudian suara kita tertahan sekejap, kemudian baru kita lantunkan dia. Bil haqq. Haqq. Kita tekan dulu suara, kemudian tertahan pada huruf haq tu, dan akhir sekali ada lantunan huruf qaf. Bil haqq. Untuk kita jadikan dia sebagai qalqalah kubra ataupun qalqalah akbar. Baik, selesai, alhamdulillah. Kita sambung dengan